Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 19 April 2022. Seorang wanita mengaku tidak bersalah atas 50 pertuduhan pemalsuan dokumen bagi mendapatkan tender perkhidmatan membekal makanan bermasak asrama sekolah di bawah Kementerian Pendidikan bernilai kira-kira RM21 juta sekitar tahun 2014 hingga 2018. Tertuduh Rita Pengeran, 31 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Abu Bakar Manat di Mahkamah Session Khas Rasuah, Kota Kinabalu. Tertuduh yang bekerja sendiri melakukan kesalahan tersebut di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah didakwa di bawah kesalahan 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 468 Kanun yang sama. Hakim kemudian menetapkan sebutan semula kes 20 Jun 2022 dan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh juga dikehendaki melaporkan diri di Pejabat SPRM Keningau setiap bulan serta menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah. Sementara itu, 9 lagi tertuduh mengaku bersalah dengan 3 pertuduhan setiap seorang di bawah akta kesalahan yang sama. Ia melibatkan pemalsuan dokumen bagi mendapatkan tender perkhidmatan membekal makanan bermasak di sekolah asrama di sekitar Nabawan, Pitas, Keningau, Sok dan Ranau. Hakim menjatuhkan hukuman denda RM5,000 bagi setiap pertuduhan dan boleh dipenjara selama 3 bulan jika gagal membayar denda. Dalam pada itu, seorang lagi tertuduh mengaku bersalah dengan 2 pertuduhan di bawah akta yang sama dengan denda RM10,000. Pendakwaan dilakukan oleh pegawai pendakwa Nurul Izzati Sapifi manakala 11 tertuduh diwakili Peguam Dato' Baginda Datuk Laja. Baik saudara, perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu terus menurun kepada 58 kes semalam. Ia merupakan angka terendah sejak 14 Mei 2021. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, keadaan di Sabah terus bertambah stabil dengan 13 daerah tidak mencatat sebarang jangkitan baharu. 7 daerah mencatat peningkatan jumlah kes baharu tetapi pada kadar marginal. Kota Kinabalu kekal sebagai daerah yang mencatat kes baharu 2 angka. Kadar jangkitan sporadik masih tinggi iaitu 62%. Dalam pada itu, 392 pesakit sembuh dan 216 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Baik saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB akan melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Wakala Zakat SESB melibatkan sumbangan berjumlah RM270,000 sepanjang Ramadan. Sumbangan CSR turut diperluas ke daerah lain seperti Tawau, Sandakan, Tuaran, Kimanis dan Kinabatangan. Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB, Datuk Seri Hassan Arifin berkata sebagai sebuah badan korporat, TNB dan SESB prihatin dengan keluhan dan kesulitan masyarakat dalam mendepani cabaran hidup. Pentingnya dari segi syarikat mengamalkan prinsip-prinsip yang betul dari segi pengurusan dan akhirnya dia boleh mendatangkan keuntungan kepada syarikat SESB. Bila ada keuntunganlah baru boleh kita mengeluarkan zakat seperti yang dikeluarkan oleh SESB pada hari inilah. Kerana syarikat untung boleh bagi zakat. Beliau berkata demikian kepada media dalam majlis berbuka puasa SESB di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Seri Hassan menyerahkan sumbangan wakala zakat SESB kepada 75 asnaf dan masing-masing 2 masjid dan pusat tahfiz dengan jumlah keseluruhan RM40,000.
Majlis Ugama Islam Negeri Sabah menyediakan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit bagi bantuan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan diberikan kepada asnaf, fakir miskin dan mu'alaf seluruh negeri. Kita ada memberikan sumbangan asnaf di peringkat penampang dan sekitar Kota Kinabalu. InsyaAllah ini adalah isyarat untuk kita memberitahu bahwa di seluruh daerah kita melalui Majlis Ugama Islam Sabah juga menyumbang untuk asnaf, fakir miskin dan mu'alaf pada sempena bulan Ramadan ini. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bantuan zakat wang tunai RM300 kepada 20 asnaf, fakir miskin dan mu'alaf di Kota Kinabalu sempena Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sabah di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Siri Jelajah Koperasi Wanita Malaysia Berhad WCB yang julung kali diadakan di Sabah mendapat sambutan luar jangka. Lebih 600 wanita hadir melebihi sasaran awal 500 orang bertempat di Dewan Komuniti Kota Marudu. Penyelaras Usahawan dan Koperasi NITA Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Rosni Sohar berkata program bertujuan memperkasa ekonomi wanita dalam bidang usahawan. Ini merupakan pilot projek WCB di sini di Sabah dan saya yakin Koperasi Wanita Malaysia ini akan menggerakkan keseluruhan Sabah supaya melihat membagi peluang dan memberi taklimat serta ilmu kepada terutama wanita. WCB yang baru ditubuhkan secara rasmi 4 Februari lalu merupakan hasil usaha dan kerjasama 4 gabungan agensi bukan kerajaan NGO iaitu Wawasan NITA, Persatuan Usahawan Wanita Bumiputra Malaysia, Usaha NITA, Malaysia Entrepreneur Development dan Yayasan Wanita Malaysia. Umat Islam Kampung Binaung dalam kawasan Dun Bingkur memohon Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah menaik taraf Masjid Nur Islam di kampung tersebut kerana masjid berkenaan tidak mampu menampung bilangan jemaah yang semakin ramai. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik berkata naik taraf juga bagi keselesaan menjalankan pelbagai aktiviti keagamaan. Mencadang kepada pihak Jabatan Jahins supaya dapat memberikan peruntukan untuk menaik taraf pembinaan masjid di kawasan Kampung Binaung ini yang mana surau yang ada pada hari ini sudah usang. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas majlis berbuka puasa bersama masyarakat Islam di kampung tersebut. Datuk Robert yang juga wakil rakyat Bingkor turut menyampaikan bantuan kewangan kepada tabung masjid tersebut serta sumbangan kepada golongan asnaf dan ibu tunggal. Umat Islam disaran terus mengimarahkan masjid dengan memperbanyakkan aktiviti ibadah sepanjang Ramadan ini. Justru itu katanya memperbanyakkan amal ibadah seperti solat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, sedekah dan qiyamul lail antara kaedah dalam mencapai matlamat tersebut. Harap agar senantiasa mengimarakkan masjid ini untuk kita mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan berkah dan pahala yang besar.
Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam majlis berbuka puasa dan penyampaian duit raya kepada 45 pelajar tahfiz Al-Faizin di Taman Kinabutan Ria, Tawau. Pejabat Dewan Undangan Negeri Sungai Sibuga menyasarkan untuk mengagihkan 1,000 bungkus bubur lambuk kepada asnaf dan orang ramai sepanjang Ramadan ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga Muhammad Hamsan Awang Supain berkata program tahunan ini akan dilaksana di kawasan tumpuan awam. Alhamdulillah, sambutan amat menarik sekali lah. Ini salah satu program tahunan lah saya dan pejabat Adun and Sungai Sibuga. Kita menjangkakan kalau boleh dalam sekitar 800 hingga 1,000 lah agihan yang kita buat. Beliau ditemui media selepas mengagihkan kit sungkai di Bazar Ramadan Sejati Wak Batu Tujuh, Sandakan. Sementara itu, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dewan Undangan Negeri Sekong turut mengagihkan 1,000 bubur lambuk secara pandu lalu kepada orang ramai di flat MPS Karamunting menerusi program Semarak Ramadan. Tahun ini kita bekerjasama dengan agensi kerajaan, Persatuan Belia dan kita adakan secara gotong royong yang mana kita libatkan anak-anak muda kita, Persatuan Belia kita untuk join sama dalam program yang banyak orang bilang memberi manfaat. Sebanyak 115 pain darah berjaya dikumpul dalam program Derma Darah Anjuran Wira Muda Star Pensiangan yang diadakan di Kampung Biar Tengah, Keningau. Ketika ditemui pemberita RTM, Timbalan Pengarah Perubatan Hospital Keningau, Dr. Ukim Antiko berkata program ini merupakan hasil kerjasama dan kesedaran masyarakat setempat mengenai kepentingan membantu pesakit yang memerlukan bekalan darah di hospital. Kita telah berjaya mengumpulkan sebanyak 115 pain darah yang dikumpul melalui beberapa kampung, bukan cuma di Kampung Biar tapi juga daripada daerah Suk sendiri yang sanggup datang dari jauh untuk menderma darah pada hari ini. Dalam pada itu, Dr. Ukim berkata tiada halangan bagi masyarakat Islam yang ingin datang untuk menderma darah sepanjang bulan Ramadan. Apa yang penting, penderma perlu memastikan diri telah bersahur terlebih dahulu sebelum menderma selain mengikut tapisan saringan kesihatan seperti biasa. Sementara itu, Naib Exco Wira Muda Star, Jordan Jude Elron menzahirkan terima kasih kepada penduduk sekitar atas kerjasama diberikan. Terima kasih kepada penduduk di sekitar kampung, daripada mukim, daripada Dalit, Ansip, sama Suk. Mungkin ada beberapa juga dari Nabawan, sudi datang dari jauh. Program ini kita sentiasa menyokonglah penuh. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Lengkapkan status vaksinasi anda. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita sebagai generasi baru hargai perjalanan menuju Malaysia.